Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita di segmen Mutiara Hadis yang dibawakan oleh IMR Network bersama dengan saya Ustaz Rusdi bin Haji Long. Tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan supaya di bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengambil kesempatan untuk kita meningkatkan amalan kita, ubudiyah kita, amal soleh kita, dengan tak lain tak bukan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, dan di masa yang sama kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan berlumba-lumbalah kita dalam melaksanakan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik ini dengan tujuan mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di kesempatan ini Ustaz nak memetik satu lagi hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita rujuk di dalam syarah Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanadi manadiya baghiyal khair aqbali wa babaghi syarri aqsar walillahi atqa'u min nar wa zalika kulla lailatin. Maksudnya begini tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah, baginda Nabi SAW bersabda, apabila bermula malam yang pertama daripada bulan Ramadan, maka menyerulah malaikat. Katanya, wahai orang-orang yang mahukan kebaikan, tampillah mengerjakannya, dan wahai orang-orang yang hendak melakukan kejahatan, berhentilah dari meneruskannya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukkannya. Seruan dan keampunan yang demikian diberikan pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah alaihi wasallam daripada hadis yang kita bacakan tadi adalah peringatan bahawasanya menjelang saja malam, tiap-tiap malam di bulan Ramadan ini, maka para malaikat akan menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, bersegeralah kita melakukan kebaikan. Ibadah puasa itu ibadah yang baik. Kita memberi makan orang yang berpuasa itu ibadah yang baik. Kita bersedekah itu ibadah yang baik. Kita membaca Al-Quran itu ibadah yang baik. Maka begitu banyak ruang kebaikan yang disuruh untuk kita segera melaksanakan perkara-perkara yang baik ini. Ini seruan yang pertama. Seruan yang kedua juga, nasib baik kita tak dengar tuan-tuan. Kalau kita dengar, takut kita. Apa seruannya? Wahai orang-orang yang ingin melakukan kejahatan, berhentilah kamu daripada nak melakukan perkara-perkara yang jahat ini. Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang jahat, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pelepasan kepada orang-orang yang nak dimasukkan mereka ini ke dalam neraka, digantikan mereka ini dengan ganjaran yang baik sekiranya mereka berhenti melakukan kejahatan dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan ini merujuk kepada diri kita. Jika kita tidak ada kesedaran bahawasanya di bulan Ramadan pun masih lagi nak membeli tikam nombor ekor, masih lagi nak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencuri, rasuah, tidak berpuasa, tidak ada rasa segan kehadap Allah Subhanahu wa taala, maknanya begitu jauh sekali hati mereka ini daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberi ruang yang cukup besar untuk kita berlumba-lumba memperingatkan antara satu sama lain bahawasanya di saat dan ketika inilah ketika kita sedang melatih diri kita untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan itu bukan sekadar pada ibadah puasa yang kita lakukan semata-mata, tetapi ketundukan itu juga merangkumi segala aspek kehidupan kita. Mulut kita jaga, lidah kita jaga, mata kita jaga, telinga kita pelihara daripada mendengar perkara-perkara yang berdosa. Tangan kita jaga, kaki kita pun kita jaga daripada melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kita pun kita jaga. Kita tidak curi-curi makan walaupun orang tak melihat. Allah Maha melihat. Ini tanda keimanan, tuan-tuan. Bahkan kita nak menyuapkan makanan ke dalam mulut kita, nak berbuka puasa pun, kita nak pastikan sumbernya itu daripada sumber yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita inginkan pelepasan daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Ramadan bulan tarbiyah, bulan didikan. Ayuh kita didik diri kita didik masyarakat, kita didik umat kita untuk menjadi umat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat beramal, mudah-mudahan beroleh keampunan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.